بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wariskan thayyibah dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat kembali menyambung majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang memuatkan 42 hadis. Insya-Allah untuk majlis kali ini kita akan menyambung, iaitu penjelasan dan huraian selanjutnya sebagai sambungan daripada sesi pagi tadi, iaitu dalam mengambil faedah hadis yang kedua, iaitu al-haditsus tsani. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua. Pada pertemuan sebelum ini kita mengambil faedah secara global, iaitu secara kesimpulan-kesimpulan penting, faedah-faedah yang diambil daripada keseluruhan daripada hadis yang kedua ini, iaitu sekitar lebih kurang 12 atau 13 faedah. Baik, sekarang kita akan pergi secara terperinci bagi setiap ucapan daripada Nabi SAW dalam hadis ini. Tapi sebelum itu kita akan bacakan sekali lagi tentang matan hadis yang kedua. Itu hadis yang berkaitan dengan Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Jadi ada 4 perkara, 4 ilmu yang disampaikan untuk kita di dalam hadis yang kedua ini. Baik, kita bacakan matan hadis terlebih dahulu dan maknanya, kemudian kita akan uraikan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaum idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadis thiyab shadidu sawadis sya'ab la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala
mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qal fa akhbirni an amaratiha. Qal an talidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'as asya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabastu maliyan. Thumma qala ya Umar, atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Baik, hadis ni adalah hadis yang kedua, yang panjang, yang menjelaskan tentang 4 perkara besar, yang telah berlalu penjelasannya dari sudut faedah-faedah yang sempat kita perolehi daripada hadis yang telah kita bacakan ini. Baik, sekarang kita terjemahkan dahulu, baca terjemahannya, kemudian kita akan ambil faedah secara lebih terperinci berkaitan dengan hadis ini. Baik. Dari Umar radhiyallahu anhu juga aidan, pada satu hari sedang kami duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang kepada kami, seorang lelaki yang bersangatan putih kainnya, bersangatan hitam, rambutnya syadid, tidaklah kelihatan atasnya tanda-tanda seperti orang yang sedang dalam permusafiran, dalam perjalanan. Dan tidak ada seorang pun daripada kami yang mengenalinya, sehingga dia duduk berdekatan kepada Nabi SAW, lalu menyandarkan kedua lututnya pada dua lutut Nabi SAW, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas dua paha Nabi SAW. Ini telah berlalu faedahnya pada pertemuan yang pertama. Kemudian dia pun menyebut nama Nabi SAW. Hai Muhammad, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhbirni anil Islam, khabarkan aku tentang Islam. Maknanya dia tanya soalan. Soalan pertama yang diajukan adalah tentang Islam. Lalu Nabi SAW pun menjawab, Islam itu ialah bahawa engkau mengakui tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah, dan engkau mendirikan solat, dan engkau keluarkan zakat, dan engkau pula berpuasa pada bulan Ramadan, dan engkau mengerjakan haji di Baitullah jika engkau sanggup pergi kepadanya. Maknanya ada kemampuan. Lalu dia berkata, benarlah engkau? Ya, benar. Maka kami pun kehairanan, tercengang. Kerana ia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Itu kan ajaib, ajib. Katanya lagi, maka kabarkan padaku dari hal iman. Jadi datang pula soalan kedua setelah Nabi SAW jawab soalan pertama. Bagi tahu aku tentang iman. Lalu Rasulullah SAW menjawab, iman itu ialah bahawa engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan segala kitabnya dan para rasulnya dan hari kemudian, dan engkau beriman pada takdir baiknya dan jahatnya, takdir baik, takdir buruk. Lalu dia berkata, benarlah engkau? Kemudian dia bertanya lagi, maka sekarang kabarkan pula pada aku tentang ihsan. Akhbirni anil ihsan. Ini soalan yang ketiga. Lalu Rasulullah SAW menjawab, ihsan itu ialah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihat engkau. Akhirnya dia berkata, tanya lagi soalan seterusnya, kabarkan pula pada aku dari hal hari kiamat. Lalu Rasulullah SAW menjawab, tidaklah yang datang daripadanya lebih tahu daripada yang bertanya. Maknanya Nabi SAW sebut, engkau yang tanya aku pun tak tahu, aku punya nak jawab tak tahu. Dua-dua sama-sama tak tahu. Kemudian dia tanya lagi, kalau begitu bagi tahu aku tentang tanda-tandanya saja. Tanda-tanda kiamat ke apa dia? Lalu Rasulullah SAW menjawab, tanda-tandanya itu ialah apabila hamba-hamba telah melahirkan tuannya. Hamba lahirkan tuan, maknanya anak dia jadi merdeka. Dan engkau lihat orang-orang tidak berkasut, tidak berpakaian, miskin, penggembala kambing, bermegah-megah dengan menegakkan dan meninggikan bangunan-bangunan. Nanti akan datang zaman-zaman bangunan menjadi tinggi-tinggi, pencakar langit, skyscraper macam hari ini. Kemudian setelah soalan yang kelima, dia pun pergi. Maksudnya tak meneruskan lagi soalan. Habis ada soalan yang dia nak sampaikan kepada Nabi SAW. Lalu aku terdiam beberapa lama, kata Umar radhiyallahu anhu. Jadi apa? Terkasima, terpegun,
tak terkata apa-apa. Setelah itu Rasulullah SAW pun bertanya, "Hai Umar, adakah kau tahu siapa orang yang bertanya itu?" Dia kataku, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu." Rasulullah SAW pun berkata, "Sesungguhnya itulah dia Jibril alaihissalam yang datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kamu." Riwayat hadis riwayat Muslim. Baik. Jadi tadi kita telah sebutkan tentang sekitar 10 lebih faedah-faedah secara global terhadap hadis ini. Sekarang kita akan langsung saja ambil faedah yang boleh kita perolehi dari hadis ini, iaitu tentang apa? Tentang 5 soalan yang merupakan 5 faedah bagi kita. Iaitu yang pertamanya adalah tentang apakah dia Islam. Ya. Di sini ni ada 4 perkara yang paling pokok, iaitu tentang Islam, iman dan ihsan. Kemudian 2 perkara lagi adalah perkara tambahan khusus yang menjelaskan tentang peristiwa tamatnya dunia ini. Kerana dunia ini ada pengakhirannya, iaitu hari kiamat. Dan sebelum kiamat itu berlaku, ada tanda-tandanya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa besarnya soalan yang terakhir yang ditanya ini, untuk memastikan setelah seseorang itu memahami tentang Islam, memahami tentang iman, memahami tentang ihsan, maka dia berjalan ke atas 3-tiganya, maka dia menjadi seorang Muslim yang sempurna, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Dan hari kiamat itu dan tanda-tandanya menjadi sebagai dorongan atau sempadan atau motivasi bagi dirinya untuk dia bersungguh-sungguh istiqamah di atas 3 perkara itu sebagai menuju kesempurnaan sebagai seorang hamba yang tunduk taat patuh kepada Allah dari 3 aspek, iaitu Islam, iman dan ihsan. Boleh faham? Jadi penutup tu penting. Nak bagi apa? Dorongan, motivasi. Ingat, di dunia ini kamu kena tunaikan 3 perkara pokok ni, nanti kamu akan berpindah negeri, iaitu negeri akhirat. Itu secara kesimpulan-kesimpulan penting. Baik, sekarang kita lihat satu-satu. Jadi Nabi SAW diajukan soalan daripada Jibril alaihissalam. Ya, sebagaimana kita sebut, tujuannya adalah untuk mengajar. Salah satu kaedah yang berkesan untuk seseorang itu belajar, memahami dan ingat adalah melalui teknik soal jawab. Dan sini yang bertanyanya adalah Jibril alaihissalam, yang menjawabnya adalah Nabi SAW. Maknanya Nabi SAW telah diberikan wahyu untuk memberikan jawapan. Nabi SAW yang tidak tahu dengan sendirinya, tapi diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebab itu hadis Nabi SAW adalah merupakan salah satu daripada wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi SAW, tapi diucapkan dalam lisan Nabi SAW. Yang maksudnya adalah selaras dengan Al-Quranul Karim. Baik, jadi untuk memahami hadis, untuk memahami Al-Quran, maka setelah berlalunya masa, ketika Nabi SAW, Nabi SAW yang menjelaskannya. Kemudian para sahabat yang menjelaskannya. Kemudian para tabi'in, tabi'in. Dan bila berlaku keperluan, maka daripada itu para ulama pun tak cukup dengan hanya menyampaikan, mengajarkan, menjelaskan, tapi mereka menulis kitab-kitab. Maka sebab itu Al-Quran dan hadis adalah merupakan sumber utama ilmu. Darinya lahirlah berbagai cabang ilmu-ilmu. Dari sudut akidah, para ulama tulis kitab macam-macam, yang semuanya sumbernya, paksinya daripada Al-Quran. Sebab tidak semua orang mampu untuk langsung merujuk kepada Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah ayatnya bertebaran. Jadi hal yang berkaitan dengan tauhid dihimpunkan dalam satu tajuk, menjelaskan tentang akidah. Hal yang berkaitan dengan ibadah, maka dihimpunkan dalam satu bab, iaitu yang berkaitan dengan ibadah. Ditambah disokong dengan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi apabila seseorang itu merujuk kepada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dalam berbagai bidang ilmu tadi, bukan bermakna seseorang itu meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak. Itu adalah pemahaman yang keliru. Tak pernah orang berfikir dan bercakap seperti itu. Ya. Jika ada orang yang bercakap berujar seperti itu, kita merujuk kepada kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama dalam berbagai bidang jurusan itu, akidah, fiqh dan sebagainya, bermakna telah berpaling daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah satu kenyataan yang tak masuk akal, yang tak akan diucapkan oleh orang yang waras. Kerana apa? Kerana itu adalah sunnatullah. Ilmu itu dia berkembang. Ilmu itu dia tidak statik, dia tidak jumud. Sebab itu Al-Quran ini dari masa ke semasa dia tetap akan berkembang padanya ilmu-ilmu. Akan datang ilmu-ilmu, mutiara-mutiara, faedah-faedah yang baru. Seperti mana kita sedang mengambil faedah pada hadis ini. Setiap orang bila melihat hadis ini dengan merujuk kepada huraian-huraian para ulama, barangkali di antara mereka Allah akan beri pula satu ilham, ilmu baru, yang daripadanya memberi manfaat bukan hanya pada dia, lalu dia catat dan dia tulis di dalam buku untuk manfaat orang lain. Jadi
Quran dan hadis adalah sumber utama. Sebab itu bila kita buka kitab-kitab para ulama, yang khususnya para ulama salaf, kemudian para ulama yang datang berada di tarekat mereka itu, pasti kitab mereka itu akan dipenuhi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau tidak disertakan di situ, perkataan mereka itu sendiri dah merupakan maksud daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan ini merupakan tradisi para salaf, iaitu orang-orang yang kita diwajibkan untuk mengikuti mereka, mencontohi mereka. Bukan semua orang boleh langsung saja baca Quran dia faham. Tak, perlu penjelasan, perlu huraian. Sebab itulah lahirnya banyaknya kitab-kitab tafsir yang tak terhitung. Dan di antara seorang mufassir dengan mufassir yang lain berbeza-beza sudut pandang mereka sesuai dengan ilmu yang Allah berikan pada mereka. Begitu juga hadis-hadis Nabi SAW, banyak sekali yang disyarahkan oleh para ulama mengikut perspektif yang berbeza-beza. Dan ini memperkayakan ilmu dan pengetahuan kita terhadap dua sumber yang utama ini, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita tak akan sekali-kali mampu untuk memahami Al-Quran dan hadis jika tidak dibantu dengan penjelasan para ulama. Siapa ulama itu? Tentu nak memahami Al-Quran ini, yang pertamanya adalah tafsir daripada Nabi SAW. Yang kedua, tafsir daripada para sahabat Nabi SAW. Yang kedua, tafsir daripada tabi'in, tabi'in, yang mereka itu semua dapat belajar daripada generasi yang ke atas mereka sampai ke zaman kita. Sampai ke zaman kita, ilmu itu makin lama makin berkembang, makin luas. Makin diperincikan, makin dikodifikasi, secara lebih sistematik, lebih kemas. Maka lahirlah ilmu-ilmu yang pelbagai cabang, ilmu akidah, ilmu tentang hadis, fiqh, lahir ilmu ulum dan sebagainya. Semua itu adalah bagi seorang, dia hendaklah mempelajari dan mengambil faedah. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh kamu belajar kitab-kitab selain Quran dan hadis, maknanya kamu meninggalkan. Tak ada orang yang berakal akan menyebut demikian. Mereka pasti akan merujuk kembali kepada Al-Quran. Ini kaedah yang dah makruf di kalangan orang-orang yang belajar. Masya Allah. Jangan mengeluarkan pendapat-pendapat yang pelik-pelik. Menunjukkan seolah-olah mereka itu adalah orang yang benar, berjalan di atas jalannya para salaf. Sebab contoh teladan kita adalah para salaf. Dan kitab-kitab mereka hendaklah kita pelajari, kerana mereka telah memudahkan, mempercepatkan, memendekkan dalam kita menuntut ilmu. Kenapa? Mereka telah merujuk berbagai kitab, kemudian mereka simpulkan dalam kitab-kitab mereka. Mereka membuat tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan kemahiran mereka, dan kemudian mereka menyimpulkannya di dalam hasil penulisan mereka. Masya Allah, ini adalah satu kaedah dan nikmat yang sangat agung bagi kita, khususnya umat yang datang kemudian. Jadi di sini Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat yang juga merupakan penjelasan kepada umatnya, iaitu tentang Islam. Jadi kalau ditanya kepada kita, apakah dia Islam? Maka jawab seperti mana jawab Nabi SAW. Namun di sini perlu ada huraian. Sebab itu datanglah para ulama yang menjelaskannya. Contoh, di sini disebut beritahu tentang Islam. Tak diterangkan makna Islam tu apa. Orang Arab dia faham lah, Islam tu maknanya selamat, tunduk, patuh. Tapi secara istilahnya apa? Jadi datang para ulama kemudian untuk menyimpulkan Islam itu apa maknanya. Makna yang komprehensif dari sudut syariat, dari sudut bahasa. Itu kerja siapa? Kerja para ulama. Setelah mereka melihat, mengkaji, merenung ayat-ayat Quran, hadis, kaul sahabat, kaul tabi'in dan sebagainya, maka mereka pun buat satu kesimpulan. Di antara kesimpulan-kesimpulan itu pelbagai. Yang semua kesimpulan itu mereka tarik daripada hasil perenungan mereka yang tajam terhadap ayat-ayat, dalil-dalil. Sebab itu bila kita belajar bab akidah, maka diajar secara terperinci, secara teknikalnya Islam tu apa makna dia. Hadis ini hanya sebut Islam itu terdiri daripada rukun. Bagaimana ulama boleh merumuskan kaedah-kaedah istilah syarat, rukun, makna dia, pembatal dia, dan natijah dia, semua daripada mana tu? Sebab Al-Quran tu ayatnya bertebaran, jadi diambil sana sini, dikumpul, maka jadi satu. Macam mana ulama mendatangkan hukum yang 5? Wajib, sunat, harus, haram, makruh. Macam mana? Setelah mereka melihat Al-Quran, kemudian mereka keluarkan hasil istinbat mereka itu di dalam kitab-kitab. Sebab itu kita kena belajar kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Sebab ulama telah mengeluarkan hasil ijtihad mereka, maka mereka membuat kaedah-kaedah itu. Dan kaedah-kaedah yang mereka buat itu selaras dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Baik. Jadi Islam, Nabi SAW sebut, iaitu rumusnya adalah 561. 561 banyak hadis ini.
Sebab ada bab perkara Islam. Rukun Islam itu terbina atas 5. Rukun iman itu terbina atas 6. Rukun ihsan itu terbina atas 1. Rukun yang terbina atas tanda-tanda kiamat banyak tak terhitung. Nanti akan datang penjelasannya. Masya Allah, hadis yang sangat agung. Jadi Nabi SAW sebut short and simple. Pokok dia, pokok teras dia Islam tu, rukun dia daripada mana? Rukun tu adalah binaan. Ya, binaan tu ada rukun-rukun dia yang menopang dia. Itu yang pertamanya adalah iaitu syahadah. Ni. Ya, syahadatain. Itu kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam Quran, dalam hadis, ya Allah perintahkan kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya Muhammadur Rasulullah dalam Quran. Tapi nak faham ni, nak faham makna kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, perlukan siapa menjelaskannya? Perlukan para ulama yang datang. Mereka membuat kajian, oh makna, maka daripada rukun Islam yang 5 ni kena belajar 5 perkara. Rukun Islam yang 5. Tadi apa? Syahadah, syahadatain. Yang 2, mendirikan solat. Yang ketiga, berpuasa pada bulan. Yang keempat, menunaikan haji. Zakat dulu. Yang kelima, haji. Jadi macam mana nak faham ni? 5 ni banyak ilmunya tersebar dalam Quran dan hadis. Jadi para ulama tu ibaratnya ilmu yang berkaitan dengan rukun dia seperti scattered puzzle. Puzzle yang bertaburan. Ya. Sebab Al-Quran dia penceritaannya, barangkali ceritanya di surah yang pertama ada sedikit. Nanti di surah yang ketiga ada sedikit. Surah yang kelima ada sedikit. Jadi ulama setelah mereka mengkaji itu, langsung mereka menggabungkan. Melihat pada hadis-hadis Nabi SAW, mereka letak dalam satu tajuk. Dalam bab yang berkaitan dengan, iaitu memahami tentang serta menunaikan hak kalimah syahadah. Satu buku barang. Apa yang banyak kita belajar? 5 perkara. Rukun Islam ni yang 5 ni, 5 benda kita belajar. Semua sama. Contoh, tentang solat. Kita ambil dua dulu. Sebab ini yang terkenal di masyarakat belajar. Bab fiqh. Apa yang kita belajar? Yang pertama, apa makna solat? Dari sudut bahasa dan istilah. Ni tajuk utama dia. Yang kedua, apakah dia syarat-syarat solat? Ya. Yang ketiga, apakah dia rukun-rukun solat? Yang keempat, apakah dia pembatal-pembatal solat? Yang kelima, apakah akibat natijah orang yang mendirikan solat? Ini 5 teras ni. Di samping tu nanti akan datang cabang dia. Tulis tak? Tulis tak? Begitu juga bila kita belajar bab yang berkaitan dengan puasa. Apa makna puasa dari segi bahasa dan istilah? Apakah dia syarat puasa? Syarat puasa ada tak? Ada. Kemudian apa dia rukun puasa? Kemudian apa pembatal puasa? Kemudian apa natijah orang yang berpuasa, apa akibat dia? Dia dapat apa hasil dia berpuasa tu? La'allakum tattaqun. Contoh. Kalau solat, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tu akibat dia. Belajar bab zakat pun sama. Apa makna zakat? Apa dia syarat dia, rukun dia, pembatal dia? Dan akibat orang keluar zakat, bersih harta. Dia buang kekotoran syubhat dan sebagainya. Haji sama juga. Balik pada nombor 1. Di syahadah sama juga belajar. Tapi sayang yang ini yang tak dibelajar di mana-mana tempat. Sikit sekali orang yang mengajarnya. Kecuali orang-orang yang berjalan di atas manhaj salah. Dia akan ajar sama seperti mengajar dalam bab 4 perkara tadi yang berkaitan dengan fiqh. Dia akan ajar khusus bab kalimah, memahami kalimah syahadatain, la ilaha illallah. Apa yang akan diajar? Apa makna kalimah la ilaha illallah? Ya. Adakah seperti mana yang kita faham, iaitu tiada Tuhan melainkan Allah? Atau la ma'budu bihaqqin illallah? Memahami dengan tepat. Sebagaimana petunjuk daripada Al-Quran. Yang kedua, apakah dia syarat-syarat syahadah? Ada syarat. Para ulama kaji daripada ayat Al-Quran, kaji daripada hadis, maka mereka tarik kesimpulan. Tulis, atur. Yang ketiga, apakah dia rukun kalimah syahadah? Ada rukun dia, bedaan dia. Hilang rukun ni, gugur. Ya, kalimah tu. Iaitu la ilaha illallah, ada padanya apa? 2 rukun, nafi dan isbat. Contoh. Yang keempat, apa pembatal kalimah la ilaha illallah? Ada tak pembatal dia? Ada pembatal nawaqidul Islam. Ya, nawaqidul ni pembatal terhadap kalimah la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada Islam. Dan yang kelima, apa akibat bila orang memiliki akidah yang benar?
Ni kalau kita buka Quran, kita tak jumpa ni. Susunan aturan macam ni tak jumpa. Itulah Allah berikan ilmu kepada para ulama. Allah bagi mereka ilham. Maka mereka dapat membuat kesimpulan-kesimpulan. Maka mereka pun menyusun kitab-kitab. Ya, Allah bagi nikmat yang sangat agung pada para ulama Islam. Maka terhasillah pelbagai kitab yang sangat indah. Ya, disiplin Islam adalah ilmu yang paling sempurna, tidak akan dapat diatasi oleh mana-mana disiplin ilmu dunia apa pun, ilmu agama apa pun, melainkan hanya pada Islam, para ulama. Sampai saat ini Allah beri keistimewaan. Jadi batillah ungkapan orang-orang yang mengatakan kita tak berhajat pada kitab-kitab para ulama. Cukuplah kita rujuk kepada Al-Quran. Katanya indah, tapi mengandungi kebatilan, racun di belakangnya. Sebab apa? Kita berhajat kepada penjelasan para ulama. Ya. Bila kita merujuk kepada kitab-kitab akidah umpamanya, ya, takkan ada orang yang mengatakan kami meninggalkan Al-Quran. Takkan ada. Sebab di dalamnya dimuatkan dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ni pendapat mana datang, ni pelik, ajaib, ni pendapat baru. Ya, Masya Allah. Sebab itu di dalam menuntut ilmu ada beberapa prinsip penting. Apa dia? Jangan hanya berpada dengan belajar dengan seorang guru. Tak cukup. Kena pelbagai guru. Tu yang pertama. Yang kedua, say no. Say no. La. Kepada apa? Taksub, taklid, hulu. Tu tiga ni mesti tidak ada pada orang yang menuntut ilmu. Juga orang yang berilmu mesti dibuang. Ya, jangan taksub. Sebab tu bila terikat dengan satu guru, kita akan terkena penyakit ni. Sehingga pendapat-pendapat guru-guru lain, syekh-syekh lain kita akan tolak. Padahal Islam tidak mengajar demikian. Ya, hendaklah mengambil faedah daripada pelbagai guru, maka kita akan luas cakrawala pemikiran kita. Sebab satu guru nak dicari di zaman ini mewakili seluruh guru ensiklopedik bergerak, tak akan ditemui. Dia ni semua ilmu daripada dia, takkan ada di zaman sekarang, sulit. Tapi kalau zaman dulu, ada tak? Ada. Itu pun sulit. Bahkan juga belajar dengan guru lain. Contoh, Imam Ahmad bin Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah. Tetap orang yang belajar dengan Imam Syafi'i rahimahullah, bukan hanya belajar dengan Imam Syafi'i rahimahullah, tetap belajar dengan guru-guru lain yang ada sezaman dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Walaupun Imam Syafi'i rahimahullah adalah ulama di antara yang terunggul di zamannya, tetap mereka mengambil faedah daripada ulama-ulama lain. Sebab satu ulama bukan ilmu semua Allah himpunkan pada dia, mustahil. Allah enggan, Allah tak akan bagi pada seorang tu menguasai semua ilmu. Akan ada ilmu yang dia kurang, yang ada pada orang lain. Contoh, dia mahir ilmu Quran, dia mahir ilmu tafsir. Ya, tapi dia tak mahir tentang ilmu yang berkaitan dengan apa? Ilmu fiqh. Dia tak mahir tentang ilmu bahasa Arab, contohnya. Itu ada pakar dia, contohnya macam Sibawih, itu contoh. Dia kena pergi belajar dengan syekh tu. Ini kena faham. Ya, supaya kita jangan tersalah jalan. Ya, betapa pentingnya memahami disiplin di dalam menuntut ilmu. Ya, supaya jangan kita terperangkap dalam dunia taksub, ghulu, ya, kemudian ya, apa dia lagi tadi? Ya, taklidul a'ma, guru dia saja yang betul. Ini Islam tak ajar begitu. Jangan jadi seperti umat-umat dulu. Ya, Allah larang ghulu fid din. Sebab itu bila kita memiliki pelbagai guru, maka kita akan lebih bersifat terbuka, ya, lebih bersifat kooperatif, lebih bersifat selektif, lebih memiliki sifat insaf dan adil. Itulah kaedahnya. Ya, Masya Allah. Sebab itu, ya, hendaklah kita bersikap seperti demikian. Jadi Islam, ya, perincian-perinciannya nanti kita rujuk. Ya, bukan di sini, cuma kita bagi guideline, clue saja. Adapun perincian kita kena buka kitab para ulama yang mensyarahkan secara terperinci tentang kalimah syahadah ni secara terperinci, komprehensif, komplit dalam 5 jurusan. Terhasil pelbagai kitab yang disusun para ulama. Ya. Kemudian tak cukup bahagian tu, tentang syahadah tadi, tentang tauhid. Sekarang lagi satu buku lawan pada tauhid, syirik. Berjilid-jilid daripada sepanjang zaman. Para ulama salah, ya, terkedepan dalam menulis kitab-kitab ini. Sebab apa? Nak membantah kelompok-kelompok yang juga rujuk pada Quran. Kelompok-kelompok sesat ni dia rujuk pada Quran, bukan dia rujuk pada kitab ahli falsafah, bukan. Teras dia tu kepada Quran, tapi pahaman dia tu cara yang salah. Sebab apa? Mengikut manhaj metodologi yang salah. Ikut cara, contoh Aristotle, Plato dalam memahami akal, guna akal. Tersesat dia, tapi ayat yang digunakan Quran sama. Boleh faham? Jadi itu pentingnya memilih guru. Ya, guru yang dapat membimbing kita berada di jalan yang benar, iaitu jalan salaf.
memperkenalkan kita kepada kitab-kitab para ulama salaf. Maka sungguh orang yang berjalan di atas, kononnya berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah tapi tak berhajat pada kitab-kitab para ulama salaf. Habis mereka ikut siapa? Itu persoalan dia. Ya. Ikut siapa kamu? Ya, sedangkan para ulama dulu mereka mengikuti para ulama salaf. Imam Syafi'i rahimahullah belajar dengan siapa? Imam Malik rahimahullah, ulama salaf. Dia belajar kemudian naik ke atas sampai Nafi' Ibnu Umar sampai kepada Nabi SAW. Ya. Cuma berlaku pengembangan ilmu makin bertambah, makin luas huraian demi huraian. Sebab itu lahirnya pelbagai kitab tafsir. Ya, dalam mempelajari ilmu tafsir tak boleh taksub pada satu kitab. Tak boleh taksub pada seorang guru. Sebab ilmu bukan ada pada dia sahaja. Betapa banyak para ulama sepanjang zaman menghasilkan kitab-kitab tafsir yang pelbagai. Jadi antara kitab-kitab tafsir itu mengandungi faedah yang tidak ada pada kitab tafsir yang lain. Sebab apa? Allah bagi mereka ilmu. Ya, faedah tambahan yang tidak diberi pada ulama yang sebelumnya atau yang datang sesudahnya. Begitulah ilmu berkembang. Hasil daripada mereka berusaha, berijtihad, bermujahadah untuk meraih ilmu. Ya, dengan bantuan kitab-kitab para ulama, para pendahulu mereka. Baik. Jadi itu yang pertama tentang Islam. Ya. Jadi kita akan belajar tentang Islam tu, kalau saja perinci kita akan belajar 5 perkara tu, at least. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang iman. Setelah ditanya, terangkan, akhbirni anil iman. Apa makna iman? Ya, di sini Nabi SAW hanya jelaskan iman itu adalah 6. Yaitu kamu beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada apa lagi? Hari akhirat, kepada qada dan qadar. Ni nak memahami perinciannya di mana ni? Penjelasan yang datang kemudian. Hasil daripada perundungan para sahabat, para ulama. Begitulah ilmu berkembang sampai sekarang. Ulama letak pula definisi apa makna iman. Iman tu apa makna dia? Ya. Mereka bersungguh-sungguh lihat Quran, lihat hadis. Ya, kemudian mereka menggunakan hasilnya. Kan para ulama ini telah memudahkan kerja kita. Ya. Tinggal saja kita lihat penjelasan para ulama tu, kita rujuk. Ulama tu ambil daripada mana? Oh, dalam surah ni, ayat ni. Oh, daripada hadis nombor sekian menjelaskan ini. Kemudian mereka memahami dengan kecerdasan yang Allah berikan pada mereka. Jadi para ulama telah meringkaskan jalan kita di dalam menuntut ilmu. Ya, memudahkan. Ibaratnya, ya, sebuah hutan yang tebal, suatu hutan yang tebal yang luas. Ya, mereka telah menebang pokok-pokoknya. Pokok-pokok besar semua dah ditebang. Buat jalan untuk kita mudah masuk dalam hutan tu, tak tersesat. Betul kan? Itulah para ulama. Mereka seperti itu. Ya, jadi jangan tinggalkan apa yang ditulis oleh para ulama, kerana kita berhajatkan kepada mereka. Ilmu-ilmu mereka tak ternilai. Ya, hasil daripada apa? Ya, Allah berikan mereka ilmu-ilmu itu sesuai dengan usaha dan kemampuan yang mereka ada. Baik. Jadi rukun iman. Sebab tu dalam perinciannya para ulama explain pula in detail apa makna iman. Maka lahirlah pelbagai definisi. Iman itu adalah membenarkan, at-tasdiq, membenarkan tanpa sebarang keraguan. Mana dia dapat ni tanpa sebarang keraguan? Oh, dari Quran. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna, bukan. Summa lam yartabu tu. Baca surah Summa lam yartabu, surah Al-Hujurat je lah. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Betul? Tu. Bila mereka merenung saja, oh ini iman. Kemudian mereka merenung, oh iman ni ada naik turun. Oh, dalam Quran dia bukan iman ni, dia bukan statik. Nampak tak? Pemahaman yang tepat. Sebab kelompok Murji'ah, kelompok lain-lain yang sesat tu dia faham ayat tu tapi faham cara lain. Jadi para ulama yang berjalan di atas tariqah ni, tariqah Nabi SAW, tariqah salaf, mereka pun faham. Oh, ini maksudnya iman begini. Hasil daripada melihat seluruh ayat Quran. Jadi para ulama telah memudahkan kita. Tinggal kita merujuk saja ke sumbernya. Ya. Oh, iman itu bertingkat-tingkat. Ya, banyak dalil. Contoh, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, dalam surah Al-Kahfi. Akhirnya mereka membuat satu kaedah. Al-iman ya yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Kemudian ada ulama pula detail lagi. Kemas kini lagi definisi. Ya, tadi yang depan tak sebut. Ni yang sepakat para ulama. Al-iman iaitu at-tasdiqu bil jinan wal iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih wal arkan. 3 nun. Kemudian yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi maksiatir rahman. Boleh saja, atau bi ta'ati syaitan. 5 nun. Tu komprehensif. Mana dapat? Kalau kita buka Quran, kita dapat tak 5 tu? Tak jumpa, tak ada satu ayat mengatakan 5 macam tu. Tak.
Buka hadis pun tak jumpa. Sebab ayat Quran itu berselerakan, maka para ulama datang kumpul satu-satu. Itulah dia panggil tafsir maudhu'i istilahnya. Masya Allah. Jadi kalau kita faham disiplin ilmu itu, maka kita tak akan mempelecehkan, tak akan meremehkan ilmu. Tak akan mempelekeh. Kita perlu belajar Quran saja, kena rujuk situ. Seolah-olah orang lain tak payah belajar Quran. Ini kan kenyataan yang ada kesamaran di dalamnya. Ada syubhat. Ungkapan tu biar jelas, tepat. Jangan mengelirukan orang. Kamu dah terkeliru, kamu kelirukan orang. Tak kena. Masya Allah. Padahal kalau itu dilihat di lapangan pun, tertolak pendapat-pendapat mereka itu. Sebab apa? Para salah sendiri menulis kitab. Menulis kitab dari surah akidah, menulis kitab dari fiqh, menulis kitab dalam hal yang berkaitan dengan iman. Tak ada satu ilmu yang tak lepas pada para salah. Semua mereka tulis. Datang ulama kemudian meneruskan tradisi. Amalan para salah. Masya Allah. Baik. Itu tentang iman. Ada perincian. Kemudian para ulama bahas pula, kalau dalam Quran bila kita bertemu ayat yang Allah sebut tentang Islam saja. Allah sebut ayat tentang di situ tentang iman saja. Apa beza? Kalau dalam hadis ini telah ada perbezaan, para ulama faham daripada hadis ini, Islam itu yang disebut oleh Nabi SAW sini adalah amalan zahir. Amalan praktis. Solat tu amalan zahir, nampak? Zakat, haji semua amalan zahir. Hadis tak nampak, dia hadis pula. Iman tak nampak, dia amalan batin. Jadi di sini ulama kata, Islam terdiri daripada amalan zahir, amalan batin. Iman tu perkara ghaib. Kemudian yang ketiga pula adalah ihsan. Ihsan adalah kemuncak agama. Gabungan dua tu, maka dia berusaha untuk melaksanakan seluruh dua perkara tu, amalan zahir dan batin, pada tahap yang terbaik, iaitu ahsanu amala. Sebab itu orang yang berada di makam amalan zahir, dia panggil apa? Muslim. Daripada hari ini, dia naik darjat menjadi seorang mukmin. Sampai kepada makam iman, maka dia menjadi seorang mukmin. Sebab itu kita belajar akidah, tidak semestinya seorang muslim itu mukmin. Faham? Apa contoh? Orang munafik, dia muslim secara zahir, ikut Nabi SAW solat, bagai ikut pergi berjihad, walaupun lepas tu cabut lari, bunuh diri, buat macam makar. Tapi dihukum dia zahir Islam, tapi batinnya kafir, munafik dia. Paling bawah nanti di dalam kerak neraka. Naik lagi satu level, dia menjadi seorang yang muhsin, iaitu makam ihsan, kemuncak kedekatan dia dengan Allah. Kenapa? Dia berjalan dua-dua bergabung sempurna. Itu secara ringkas. Ini perinciannya dia. Para ulama terangkan perinciannya. Baik, itu secara hadis ini menjelaskan tiga perkara tentang darjat, iaitu manzilah seorang mukmin berjalan menuju kepada Allah. Muslim, mukmin, muhsin. Kemuncak ubudiyah seorang hamba kepada Allah adalah makam muhsin. Kemudian di situ nanti ulama perinci pula perjalanan dia. Macam mana nak menuju ke situ. Itu dipelajari di mana tu? Dalam ilmu tazkiyatun nafs. Sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya yang sangat monumental, dalam kitab Tazkiyatun Nafs, atau istilahnya kitab tasawuf, yaitu kitab Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Masya-Allah. Jadi para ulama telah memudahkan, membantu kita untuk memahami ayat Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in dengan perinciannya, yang diambil daripada pelbagai dalil-dalil dari Quran dan hadis. Dan ini bukan semua orang mampu melakukannya. Orang awam macam kita tak mampu. Jadi kita bergantung kepada, berhajatkan kepada syarah para ulama yang rabbani. Masya Allah. Jadi jangan dipisahkan ilmu-ilmu ini dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kami tak nak pakai lagi kita para ulama ni. Kami nak pakai Quran saja, hadis saja. Kamu tu siapa? Bercakap tapi salah. Tak faham tentang metodologi di dalam menuntut ilmu dan warisan para ulama. Masya Allah. Baik. Contoh, kita ajukan soalan. Baca Quran, kita akan jumpa ayat yang menjelaskan tentang Islam aja. Allah sebut tentang Islam. Inna dina indallahi Islam. Apa makna? Tak ada pun perkataan iman di situ. Apa makna? Kemudian Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu. Tak ada pula perkataan Islam di situ. Kalau kita faham hadis ni, maknanya di situ Islam tu zahir sajalah amalan, iman tak masuk. Kalau baca yang berkaitan dengan iman, Islam pula tak masuk. Macam tu ke pemahamannya? Tak.
Jadi para ulama setelah buat kajian, oh rupanya dapat satu kaedah. Kaedah apa? Ya kaedahnya bila kita tadabbur Quran, ini siapa yang bantu kita faham ni? Para ulama. Jadi para ulama buat kaedah-kaedah. Daripada kaedah itu kita tahu bila kita berinteraksi dengan ya ayyuhalladzina amanu ataupun ayat-ayat yang hanya menyebut tentang Islam, jadi dikaitkan. Nampak macam bercanggah dengan hadis ni, betul kan? Tapi tak. Yang bercanggah je tu pemahaman kita yang dangkal. Sebab tak faham kaedah. Sebab tak belajar metodologi. Ya, dalam hal yang berkaitan dengan semua cabang ilmu. Yang bermula daripada ilmu yang berkaitan Quran, berkaitan dengan hadis, ya, dan lain-lain. Sebab ada kaedah dia di situ. Sebab tu bila kita belajar ilmu tentang ulumul Quran, kita akan jumpa kaedah-kaedah. Kemudian setiap ilmu-ilmu daripada ulumul Quran tu ada pula perincian dia. Ya, contoh ilmu tentang asbabun nuzul, ada pula nanti perincian, perbahasan, kitab banyak para ulama tulis. Ya. Nanti ayat-ayat tentang al-aqsam, iaitu ayat tentang apa? Sumpah Allah dalam Quran. Ada satu cabang ilmu. Ya. Begitu juga dengan hadis. Ya, ada hadis yang bertentangan, muskil hadis, macam mana nak faham dia. Semua kaedah-kaedah tu datang para ulama yang rumuskan. Ya, kalau mana tak bertentangan apa kita buat? Ya, kita tengok dari segi hadis ini dah dinasah ke belum. Ya, kita jamakkan dia macam mana. Kalau tak boleh kompromi, apa jalan keluar dia. Ini semua ilmu-ilmu yang perlu dipelajari. Ya, habis usia kita tak habis semua kita belajar. Ya, tiba-tiba kita boleh buat satu fatwa pula yang menakjubkan, ajaib. Sebab itu orang bila dia bukan ahlinya, dia keluar satu kenyataan fatwa, akan terhasillah, akan nampaklah keajaiban. Keajaiban apa? Keajaibannya menyelisihi. Dia pelik, gharib, tak betul dia tu. Senang kita cerita. Ya. Baik. Jadi para ulama sebut, kalau kita jumpa dalam Quran, Allah sebut tentang Islam saja, kaitan kata Islam. Contohnya, inna dina indallahil Islam. Atau kita jumpa di dalam Quran, Allah sebut, contoh, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Nak faham apa dia maksud iman di sini? Yang tadi tu Islam maksud apa dia? Jadi ulama buat satu kaedah. Atau kita jumpa ayat Islam dan iman tu sekali, dia bergabung. Ya, dia bertemu. Dua cover. Contoh, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ni kan ada dua ni, asing. Ya. Berkatalah orang Arab tu, Arabi. Ya, kami telah beriman. Kami beriman dah. Tapi Nabi SAW kata kepada mereka, katakanlah wahai Muhammad, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah Islam. Tu. Beza. Nampak tak? Ada dua perkataan di situ. Ya, dan belum lagi iman meresap masuk ke dalam hati. Apa makna dia? Jadi bila contoh ayat lain, kita jumpa dua sekali berjalan serentak. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ila akhir ayat. Dia ada dua pula. Kenapa Allah tak sebut muslim saja atau mukmin saja? Kenapa ada dua? Inilah para ulama datang, tolong kita, bantu kita buat kaedah. Maka mereka tulis kitab-kitab, iaitu kaedah-kaedah yang diambil daripada bila mana kita berinteraksi dengan ayat ini kaedah dia. Bila kita tengok cerita asbabun nuzul, ini kaedah dia. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Tu kaedah dia. Jadi kita faham macam mana nak faham kaedah tu dalam kitab lah. Kitab-kitab tentang ulumul Quran, ya, qawaid tafsir dan sebagainya. Jadi para ulama sebut, bila kamu jumpa ni tentang iman dan Islam sekali dalam Quran atau hadis, maka ulama rumus satu kaedah. Iza iftaraqa ijtama'a wa iza ijtama'a iftaraqa. Tu kaedah dia. Sekiranya kedua-dua bercerai, mereka bersatu. Dan jika kedua-dua bersatu, mereka bercerai. Apa maknanya? Kalau kita jumpa, ya, sekiranya kedua-duanya bercerai, maknanya disebutkan secara berasingan dalam Quran. Macam tadi, inna dina indallahil Islam. Jadi bila ketika itu kita jumpa, maknanya Islam itu masuk padanya iman sekali. Jadi dia cover dua-dua sekali. Faham? Begitu juga bila kita baca ayat Quran, kita jumpa tentang iman saja, tak sebut Islam. Maknanya dalamnya terkandung Islam. Maka bercanggah tak dengan hadis ni? Tak. Nampak tak? Tajam tak pemerhatian para ulama? Kalau dua-dua, maka kalau dua-dua dalam satu ayat, maka dia bercerai. Walaupun dia bersatu dalam dua ayat, tapi dia bercerai. Maknanya apa? Bila disebut Islam, iman, macam tadi, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada perkataan iman, ada perkataan Islam dalam satu ayat. Maksudnya apa? Iaitu Islam itu adalah amalan zahir, iman itu adalah amalan batin. Masya Allah. Faham tu? Baik, selesai. Ya, sebab tu kita kena belajar dengan cara yang benar.
Ya, maka kita akan berjalan di atas thariqah yang benar sebagaimana para ulama berjalan di atasnya. Baik, kemudian yang ketiga ditanya tentang ihsan. Ihsan ini adalah makam tertinggi ya dalam seorang berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka daripada ihsan itulah lahirnya ilmu yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Atau istilahnya disebut tasawuf, tapi ya istilah yang sudah diterima pakai. Ya, tasawuf ke akhlak ke, tapi mesti comply dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kemuncak ibadah, kualiti, ahsanu. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam beri definisi dia, iaitu ya, agar kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Ya. Ini prinsip yang paling agung, kemuncak ubudiyah seorang hamba. Maknanya dia beribadah dengan penuh keikhlasan, penuh kekhusyukan, penuh ketundukan, penuh kepasrahan, penuh kerelaan, tulus. Ya, kemuncak ubudiyah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW, kemudian diikuti oleh para sahabat. Ya, ketika mereka beribadah kepada Allah penuh, dia sepenuhnya beri perhatian, fokus, khusyuk istilahnya. Khusyuk, khuduk, tawaduk. Tu dia. Ya, inilah kita dituntut untuk bermujahadah meraihnya. Sebab itu berjalan untuk meraih perkara ini tak lain dan tak bukan dengan bermujahadah. Jihadun nafs, lawan diri, tazkiyatun nafs, buang sifat-sifat mazmumah. Ya. Tapi kalau tak berjaya bidang ni, asyik nak kutuk orang je, nak kata orang je, nak pelekih orang je, nak perendah orang je, macam mana nak capai maka ihsan? Walaupun dia tadabbur Quran, tapi aplikasinya hilang. Patutnya makin dekat dengan Al-Quran, makin dekat dengan hadis, akhlaknya makin halus, makin terjaga lisannya, makin baik muamalahnya sesama manusia. Tak akan mengungkapkan kata-kata yang kasar, yang keras, yang tajam, yang menyindir. Tak guna perkataan-perkataan abstrak, perkataan yang terang, jelas, lugas. Ya. Tak akan memberikan gela-gela buruk kepada orang yang bertentangan pendapat dengannya. Ini cuba kita lihat. Itu adalah sebenarnya mencerminkan kebersihan hati seseorang dan ya, kebenaran jalan yang dia lalui, yang dia tempuh. Itu semuanya akan mempengaruhi apa yang tersimpan di dalam hati. Semuanya akan diketahui hasil daripada apa? Lisan dia itu mencerminkan. Kalau lisannya kotor, jahat, buruk adab, suka menghina orang, menggunakan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya terhadap mukmin yang lain, apatahlah mukmin lagi yang bersama dengannya itu adalah mukmin yang sama-sama mencari kebenaran. Menggunakan perkataan yang tak sepatutnya. Ya, bodoh, dah tua baru nak belajar. Ya, balir tapi masih tak faham-faham. Ni istilah apa ni? Daripada mana kau ambil? Tunjuk dalam Quran yang Allah ajar kaedah begitu. Tunjuk dalam hadis Nabi SAW dan akhlak Nabi SAW. Menunjukkan something wrong somewhere in your method of learning. Mesti itu tanda dia. Tapi kalau tanda berjalan di atas tariqah yang benar, pasti dia akan terhasil akhlak yang mulia, lisan yang terjaga. Masya Allah. Faham ni? Yang ni macam mana kita nak dapat? Itulah dia belajar. Ya, belajar dengan guru alim yang rabbani, mendidik kita, mengajar kita. Ya. Ini kerjanya siang malam sibuk nak berdebat saja dengan orang. Dia saja yang merasa dia benar. Masya Allah. Kaku. Kaku, dijumut dengan pendapat dia saja. Pendapat orang yang salah. Ya. Sepatutnya meraihkan pendapat, dan apabila pendapat itu benar, pegang teguh dengan dia. Ya. Sanggup menarik balik kesilapan dan berpegang teguh dengan kebenaran. Itu kaedahnya. Bukan bertambah jauh dia, bertambah degil, bertambah keras dengan pendapat dia. Inilah dia. Ya, bencana. Bencana bagi orang-orang yang terkena penyakit apa? Ghulu, taksub, taklid. Ya. Cara pemikiran sudah tertutup. Padahal kita minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu. Sebab itu Imam Malik rahimahullah kata apa? Setiap perkataan daripada sesiapa saja boleh diterima dan ditolak. Illa sahibu hazal qabr. Ni kecuali ni pemilik kubur ini. Hazil qabr. Ya. Kullu minna yu'khazu min kalamihi wa yuraddu alaihi illa sahibu, pemilik kubur ini. Semua perkataan daripada kita ni, kita semua ni semua boleh ditolak, boleh diterima, kecuali pemilik kubur Nabi SAW. Masya Allah. Hebat macam mana guru kita, dia bukan maksum. Hebat macam mana pun dia pasti ada kesilapan. Kesilapan jangan diikut. Ya. Itu. Sebab tu dalam belajar ni kita kena ada satu prinsip. Say no to apa? To what? Taklid, taksub, ghulu. 3 ni mesti jangan ada. Minta kepada Allah. Sekiranya guru tu silap, ya jangan ikut kesilapan dia.
Ya, beri teguran, tapi dengan cara yang berhikmah. Ini tak beri teguran dengan cara yang kasar. Ya. Kemudian menghina pula orang tersebut. Ini adab siapa? Dari mana kamu belajar? Sungguh ini di antara perkara yang hilang dari sebahagian penuntut ilmu dan juga orang yang mengajar. Orang awam kita tak heran, tapi di kalangan ahli ilmu sepatutnya mereka berdebat dengan cara yang sopan santun. Bukankah Allah telah memerintahkan kita dalam Quran? Baca Quran. Tapi aplikasi istilah orang sekarang ke laut. Fasih di lisan. Ya, ud'u ni bukan. Macam mana Subhanahu wajah dillati biha asad depan-depan dia. Depan ayatnya. Ujungnya billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Quran dah ajar. Seru manusia kepada Allah dengan hikmah, dengan mau'izah. Ya, dan berbahas, berdebat, berjidal dengan mereka dengan cara yang terbaik. Ahsan tu ni makam ihsan ni. Bukan saja ihsan tu dalam ibadah, tak. Dalam muamalah sama manusia. Allah perintah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Masya Allah. Ya. Jadi jadilah orang yang baik lisannya. Berbahas dengan sopan santun. Tujuan bukan untuk mencari pembenaran, bukan. Tujuan kita berbahas untuk mencari kebenaran. Bukan untuk menetapkan pembenaran kita. Oh, ini tok guru aku ni. Ya, takkan salah ni. Aku pertahankan dia bermati-matian. No. Sebab kebenaran bukan milik kita seorang. Kebenaran itu ada pada sesiapa sahaja. Hikmah adalah barang yang hilang pada seorang mukmin. Ambil di mana kamu menemuinya. Baik, jadi ini adalah perkara yang ketiga. Yang keempat adalah tentang kiamat. Tadi kita dah sebut rasionalnya kiamat itu di dalam persoalan ini. Iaitu setelah kita menjadi seorang Muslim, kita kena bergerak menjadi seorang mukmin, kita kena bergerak ke puncak menjadi seorang muhsin. Tiga perkara ni untuk perjalanannya kita meraih istiqamah. Mesti dalam perjalanan ini ada pushing factor yang mendorong menolak kita jangan undur, berjalan terus. Iaitu pengikatnya adalah nanti akan ada hari penghujung, iaitu kiamat. Habis dunia ni, kamu akan dihitung amal-amal kamu nanti di negeri akhirat. Dan peristiwa kiamat adalah peringatan. Ibarat kiamat kecil bagi seorang, ingat mati. Kiamat iaitu seluruh yang hidup ni mati, seluruh alam akan hancur, mati semuanya sampai ajal. Ya. Sebab itu kita diminta oleh Nabi SAW untuk mengambil ibrah daripada hal yang berkaitan dengan kiamat. Menunjukkan besar tak hal yang berkaitan dengan kiamat ni? Hal yang berkaitan dengan kiamat ni untuk kita membuat persiapan. Bukan kerja kita untuk menentukan, oh kiamat dah dekat dah, tak lama lagi dah, 70 tahun dah kiamat berlaku dah. Ya, oh ni tanda-tanda ni, Dajjal dah datang dah ni. Oh tu, ini semua grand design Dajjal ni. Apa kefaedah yang pergi masuk ke situ tu? Bukan boleh dibuktikan pun secara empirical, secara data tak boleh bukti. Ya. Hanya based on your assumption. Ya, andaian-andaian, hipotesis yang tak dapat dibuktikan dengan formula. Kalau kita belajar tentang hipotesis dan formula, prinsipal, cerdaslah bab ni. Hanya hipotesis, andaian-andaian. Tapi yang pasti, iaitu kiamat pasti akan datang. Bila? Wallahu a'lam. Allah Ta'ala tak suruh kita sibuk nak tahu bila. Oh ni tanda kiamat dekat dah ni, tak lama lagi dah. Oh ni yang berlaku dalam dunia ni, semua design, grand design Dajjal ni. Dan proksi-proksi dia. Sibuk tu Freemason sana, tu sibuk sana, sibuk sini. Apa faedah kau dapat? Meningkat iman ke? Ya. Membazir masa lagi ada. Baca buku jurnal sana, jurnal sini. Baca buku-buku orang putih, buku Inggeris tentang futuristic, what will happening in another 2 years, 20 years. Kemudian tengok pula filem-filem. Oh, this film ada lesson learn behind. Oh, ini menerangkan grand design Yahudi dan sekutu-sekutunya untuk menghancurkan dunia. Ya Allah, tak ada satu pun ulama salah yang ajar kamu kaedah tu. Tak ada satu. Siapa kamu ikut? Tu para futuristic orang-orang kafir. Kasihan. Sebab apa? Manhajnya salah dalam belajar. Tak ikut manhaj para salafus soleh. Masya Allah. Jadi hadis ini beri faedah yang sangat besar. Penutupnya adalah mengingatkan kita bahawa Nabi SAW pun tak tahu bila kiamat. Cuma Nabi SAW menjelaskan tanda-tanda. Dan tanda-tanda kiamat ini para ulama bahas dalam kitab-kitab mereka, rujuk di situ.
Jangan mandai-mandai, oh ini ijtihad kami. Kamu tu siapa? Dah sampai makam ijtihad ke tak? Langsung, tak ada syarat, tak layak langsung. Tanpa malunya. Sungguh ajaib orang di zaman sekarang. Tak tahu kadar diri. Kita dah sebut selalu. Ibarat kambing yang menanduk gunung. Gunung bergegar sikit pun tidak. Beranjak seinci pun tak. Kambing yang batas tanduk. Letih. Betul kan? Sia-sia. Pekerjaan sia-sia. Yang Nabi SAW suruh kita buat persiapan, memperbanyakkan amal, sibukkan dengan ilmu yang bermanfaat, mengajak manusia kepada perkara yang pasti. Tiba-tiba duk sibuk buat kajian-kajian. Teori konspirasi itu, konspirasi ini. Nabi SAW tak suruh kita buat kajian konspirasi. Nabi SAW suruh kita kaji hadis ni, pegang teguh. Buat persiapan. Sebab tu Nabi SAW ketika Arab Badui datang tanya apa? Mata sa'ah? Bila berlaku kiamat ya Rasulullah? Nabi SAW jawab tak? Nabi jawab lain. Nabi tanya balik, kamu buat persiapan apa? Ma'adatu. Ya. Lisa'ah. Apa yang kamu buat persiapan untuk menghadapi kiamat tu? Kamu, what are you prepared for the kiamat? End of this world. Apa yang kamu buat? Itu dia. Jadi faham hadis itu barulah kita akan jelas kehidupan, betul perjalanan. Jadi hadis ini beri kaedah yang sangat agung. Iaitu Nabi SAW bagi sedikit tanda-tanda. Dalam hadis lain Nabi SAW bagi tanda banyak. Jadi tanda kiamat para ulama sebut pada kita. Iaitu tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil pula, tanda kiamat yang telah berlaku dan tak akan berlaku lagi. Dah berlaku dah, dan tak akan berlaku lagi. Ada tanda kiamat kecil yang dah berlaku dan akan terus berlaku. Dan ada tanda kiamat kecil yang tak berlaku lagi. Yang besar pasti tak berlaku lagi, tapi akan datang. Contoh, apa tanda kiamat kecil yang dah berlaku? Apa, Romaisa? Tanda kiamat kecil yang dah berlaku. Tak akan berlaku lagi dah? Bagus. Meninggalnya Nabi SAW. Tapi sebelum tu apa? Diutusnya Nabi SAW. Tu tanda kiamat. Tanda kiamat kecil tak akan berlaku lagi dah. Nabi SAW dah diutuskan, dah wafat. Itu contoh. Sebab itu Nabi SAW sebut, ya, Nabi SAW. Tapi dengan kedatangan Nabi SAW tu, tanda kiamat dah dekat. Macam ni je jari Nabi SAW tunjuk. Tapi macam ni sampai sekarang tak kiamat lagi. Menunjukkan dekat usia dunia ni. Ya, maknanya apa? Berbanding dengan usia dunia yang telah berlalu tu, itulah ibaratnya. Dunia ni dah terlalu tua. Tinggal sikit aja berbaki. Faham? Ibarat ya kiamat kan. Satu hari di negeri akhirat sama berapa hari di dunia? 1000 hari. Ada 1000, ada 50,000. Nampak tak? Itu contoh. Baik. Jadi tanda-tanda kiamat Nabi SAW telah jelaskan. Ya, dia dah hadis yang sangat panjang. Ya, banyak Nabi SAW sebut. Dan di antara ceramah Nabi SAW yang paling panjang adalah tentang fitnah-fitnah yang akan datang. Termasuk dalamnya tanda-tanda kiamat. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW cuma sebut, iaitu tandanya apa dia? Hamba abdi, hamba sahaya nanti. Ya, akan jadi tuan. Dia sebelum tu hamba je merdeka. Jadi tuan, jadi orang kaya. Ya. Dulu pakai kaki ayam je, tak pakai kasut. Miskin. Hamba. Gembala kambing. Bela kambing tuan dia. Tapi akan sampai satu zaman hamba tu akan menjadi tuan. Bukan jadi tuan aja, jadi raja. Betul tak? Berlaku tak dalam sejarah? Hamba jadi raja. Kerajaan Mamluk. Yang di mana Imam Nawawi rahimahullah berada pada zaman itu. Kerajaan Mamluk. Betul kan? Yang take over daripada kerajaan Ayyubiyah. Masya Allah. Tu tanda dia. Banyak tak tanda? Berlalu sampai sekarang. Tanda-tanda kecil masih berterusan. Banyak. Contohnya apa? Wanita ramai pada lelaki. Bukan sekarang ni wanita ramai pada lelaki. Dulu pun sama. Dulu waktu perang kan. Perang banyak. Mati ramai lelaki di medan perang. Perempuan jangan ramai. Itulah Allah Ta'ala dia maha mengetahui tentang keadaan umatnya. Sebab tu Islam bagi kebenaran kahwin 4. Sebab apa? Bila lelaki ramai di medan tempur, perempuan ramai, tinggal sikit. Anak kahwin macam mana? Tinggal lelakinya 10,000, perempuannya 20,000. Macam mana ni? Kalau dapat satu-satu semua 10,000, ada lagi 10,000 tak kahwin. Tu Islam aja. Nampak tak? Common sense je matematik tu. Mudah tak? Ya Allah bagi kaedah pada kita. Tu. Tapi ramai orang tak setuju, bahkan mengkritik, melarang. Bukan daripada orang biasa, orang agama. Ni syubhat, ni penyakit. Ya. Kalau dia tak suka, sudah. Tapi jangan dia cari akal-akalan dia untuk menanamkan bibit-bibit syubhat. Berlaku tak ni? Berlaku. Takutlah orang seperti itu kepada azab Allah Ta'ala. Kenapa? Mengingkari perintah Allah. Ya, dia syariat yang dibenarkan. Ya, cuma buat atau tidak. Tapi jangan menolak. Jangan menanamkan keraguan. Ya, Masya Allah. Jadi, tanda-tanda kiamat, para ulama
ya datang kemudian susun pula tanda-tanda kiamat. Kalau kita buka Quran, buka hadis, kan bertebaran tu. Orang awam macam mana nak mampu nak buka semua 6 sunan sitah tu, macam mana dia mampu tak? Tak mampu. Buka Arba'in Nawawiyah pun tak mampu. Jadi siapa bantu? Para ulama. Ambil hadis-hadis yang bertebaran, buat satu kitab, ya, Asratus Sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat. Tanda kecil apa dia? Tanda kiamat besar apa? Transition sebelum datang kiamat besar tu apa tanda dia? Datang Dajjal. Transition tu sebelum Dajjal datang apa? 3 tahun. Ya, kemarau. Setahun. Tahun pertama Allah tahan langit 1/3 tak turun air. Bumi 1/3 Allah tahan tak tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Tahun kedua 2/3 tahan. 2/3 bumi tahan. Tahun ketiga 3/3 apa habuk betul. Baru waktu tu Dajjal datang. Dia bagi offer, special offer. Bukan dia contoh bukan gitulah, nak bagi faham. Kamu dah air? Dah ke? Kamu lapar? Tapi syarat. Sembah aku Tuhan. Tu dia. Ya. Jadi para ulama susun semua dalam kitab. Jadi tinggal kita membacanya, bukan bermakna bila kita baca kitab para ulama kita tak baca hadis, bukan. Dalam kitab ulama tu penuh dengan hadis. Tanda-tanda kiamat. Mana tanda hadis? Tanda kiamat. Contoh tadi. Ya, tanda kiamat. Di antara tanda kiamat kecil yang pertama, iaitu diutusnya Nabi SAW menjadi Rasul. Jadi pengarang mesti letak situ hadis. Sebab orang awam bukan mampu pun. Kita yang ustaz ni pun tak mampu nak baca semua. Habis usia tak habis-habis satu Sahih Bukhari tu. Ini tiba-tiba datang bulat pendapat, tak payah tengok. Ya, kitab-kitab para ulama cukup dengan Quran dan hadis. Ini ucapan bahasa kasarnya apa? Ucapan tak cerdik. Dia tak pernah para ulama salah kata seperti dia kata. Ini bencana, bahaya. Ya, insafilah. Tak ada orang yang bila dia menulis pada kitab-kitab tulisan para ulama dia berpaling kepada Quran dan hadis. Tak akan ada. Tetap Quran itu dia akan rujuk, tetap hadis itu dia akan rujuk. Ya. Tunjukkan siapa orangnya yang bila menggunakan kitab ulama dalam mengajar akidah. Contohnya akidah salah, kemudian dia tak rujuk pada Quran. Sebutkan siapa orang yang mengajar seperti itu. Sebutkan siapa orang yang bila mengajar bab fiqh, kitab fiqh tu daripada awal bab sampai akhir, dia tak rujuk pada Quran, tak rujuk pada hadis. Padahal di dalam kitab fiqh tu syarat dengan dalil Quran dan hadis. Ya, Masya Allah. Ini sungguh pelik ajaib ni pendapat seperti ini. Ya, ajaib. Bermunculan di zaman sekarang. Inilah dia, barangkali itu juga termasuk tanda-tanda kiamat. Iaitu bahasa apa? Orang yang bodoh berbicara tentang sesuatu yang dia tidak mengetahuinya. Itu tanda kiamat, Roy Bitok. Ya. Tu. Dia berbicara, dia tak tahu kadar diri. Ya. Kadang-kadang orang ini bersemangat lebih, baru belajar, baru dapat ilmu. Dia mula lah buat teori baru. Dengar tok guru kata lain, dia pergi faham lain. Atau berguru dengan guru yang salah. Fatwa dia salah. Padahal tak layak pun dia keluarkan kenyataan tu. Tugas kamu belajar. Jangan duk sibuk nak bagi pandangan sana sini, apatah lagi dalam medsos pada hari ini. Sebab tu para ulama kita nasihat pesan. Tugas kamu belajar. Belajar dan terus belajar. Tengok para imam belajar sampai 10 tahun. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah belajar sampai umur 40 tahun. Baru kahwin. Tengok Imam Nawawi rahimahullah 18 tahun belajar lagi. Sampai usianya 29 tahun baru menulis. Dah mapan dah ilmunya keseluruhannya. Masya Allah. Seluruh cabang ilmu dia belajar dengan disiplin yang betul daripada para ulama yang berada di bumi Syam. Menjadi teladan pada kita. Bukan seorang untuk gurunya, banyak. Jadi kita kena sentiasa bertalaki, bertemu dengan para syekh-syekh, para ustaz. Ya. Dan belum masanya untuk kita keluar fatwa dan pendapat. Berhenti, tahan. Sebab nanti mudarat lebih besar pada kamu dan juga pada orang lain. Ini penting disiplin ni. Sebab tu yang tersirat dalam hadis yang kedua ni adalah apa? Adab dalam bentuk ilmu. Dengar, teliti, tengok Umar radhiyallahu anhu beri perhatian. Lepas tu pun tak tanya. Nabi SAW tanya. Barulah dia mengeluarkan suara. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Nampak tak? Adab. Ya, jadi jangan berbicara sesuatu yang kita bukan ahlinya. Jangan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang pelik, yang orang boleh bantah daripada pelbagai penjuru. Kasihanilah diri kamu. Teruslah menuntut ilmu, belajar. Dan belajarlah dengan ramainya guru. InsyaAllah kita akan dapat spektrum, iaitu nampak pendapat-pendapat, pandangan-pandangan yang berbeza. Ya, Masya Allah. Inilah kaedah yang diajar oleh para ulama kita dahulu. Menghargai para ulama. Jerih payah mereka menulis kitab, kita ambil faedah daripadanya. Kalau tidak, apa guna Nabi SAW menyebut dalam hadis, iaitu
ilmun yantafa'u bih. Betul kan? Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Jadi pokoknya tetap seluruh ulama ini pokok sumber ilmu mereka adalah apa? Qala Allah wa qala Rasul. Datang mereka buat apa? Menghuraikan, memperincikan, mengkanonkan, mensistematikkan, menyusun, datangkan kaedah-kaedah. Tinggal saja kita ambil baca, ambil Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Kalau baca, nak faham macam mana? Penjelasan, siapa jelas? Para ulama. Explain, fawaidnya apa? Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Begitulah dia. Baik, jadi hadis ini sungguh besar. Sebab itu didetailkan di mana? Ni, hadis ni. Maka datanglah ilmu tauhid. Contoh dalam bab beriman kepada Allah. Khusus belajar tentang beriman, makrifatullah. Tauhid dan sebagainya. Tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, asma' was sifat. Terperinci, berkitab-kitab, berjilid-jilid. Ya. Kemudian tentang beriman pada para malaikat. Lahir pula kitab-kitab yang menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan para malaikat. Detail. Ambil Al-Quran pelbagai bertebaran, susun dalam satu kitab, terperinci tajuk-tajuknya. Ya. Belajar pula bab rukun Islam tadi, tentang solat, terperinci. Ya, di awal bab mula dengan taharah. Tengok rukun Islam kan tak ada taharah di sini. Taharah tak ada. Di mana? Kita temu dengan hadis lain. Ulama bersusun. Mula-mula kitab taharah. Penjelasan bersuci. Detail. Mana dapat tu? Quran, hadis, letak, explain. Ya, maka lahirlah 4 mazhab yang terkenal kekal sampai sekarang, mengikut perspektif memahami hadis dan Quran yang berbeza-beza. Datang kaedah-kaedah kawaid dalam bab fiqh, kaedah kawaid fiqhiyah, dalam kaedah usul fiqh, macam-macam lahir berjilid-jilid para ulama sekarang. Ya. Jadi mustahil seorang itu boleh faham Islam hanya dengan merujuk Quran dan hadis, mustahil. Dia mesti kena bantuan dengan para ulama yang telah merincikannya. Faham? Sebab tu wajib belajar. Menuntut ilmu sampai mati. Ya. Sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, alim dah pada zaman dia. Ya. Bersama tenter hingga ke kuburan. Ilal ma'amahbarah ilal maqbarah. Bersama tenter sampai ke kuburan. Itu dia. Imam besar, imam ahli sunnah pun ya belajar, mengajar, menulis kitab untuk kita baca. Seperti kitab yang telah kita pelajari, Usul Sunnah. Baik, itu saja. Ya. Beberapa perkara penting yang perlu kita beri perhatian. Ya, faedah-faedah sampingan daripada bab ini. Adapun perinciannya, maka kita kena rujuk kitab-kitab. Sini ada ulama mengarang kitab khusus tentang syarahan terhadap hadis ini, berjilid-jilid. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberikan kita kefahaman, kefakihan tentang agama, supaya kita termasuk dalam hadis Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, di antara tanda kebaikan bagi seorang itu, bila Allah hendak kebaikan bagi dia apa? Allah bagi dia faqih tentang agama. Ya, dia faham agama, faham dengan cara yang benar. Inilah yang kita dituntut untuk ya mendapatkannya, memperolehinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah panjang umur, malam ini kita akan melanjutkan pada hadis yang ketiga, iaitu al-hadis ats-tsalits, iaitu hadis yang menjelaskan tentang satu juzuk daripada rukun Islam yang disebut pada hadis yang kedua, iaitu tentang Islam, bangunan Islam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat, berberkah, dan Allah berikan kita agar sentiasa teguh berjalan di atas manhaj yang benar. Manhaj para pendahulu kita, iaitu para ulama salaf, para ulama rabbani yang besar jasanya mereka itu kepada kita dengan mewariskan kepada kita kitab-kitab ilmu untuk kita rujuk, kita ambil faedah, membantu kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Semoga Allah menghimpunkan kita bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syurga Firdaus, bersama dengan Nabi SAW, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.